Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kluster mahkamah memang tak boleh nak disembunyi lagi. Mereka nak sangat PRU 15. Ada satu komen daripada seorang viewer, seorang subscriber, tak tahulah subscribe ke tak kaib, tak tahulah. Tapi komen dia sangat bagus, menyentuh hati saya dan membuat saya berfikir. Pasti kamu pun berfikir jugalah. Betulkah apa yang Zahid, Najib, Ahmad Maslan, Tok Hasan dan ramailah ahli-ahli Barisan Nasional yang ikut konvensyen yang berdiri itu dan PAU yang lalu. Komen daripada viewer, subscriber saya itu senang, mudah, ringkas. Dia kata begini, tuan-tuan dan puan-puan. Kamu setuju atau tidak, kamu komen. Betul atau tidak apa yang dia cakap, apa yang netizen ini cakap. Dia kata, haprak, PRU 15 bukan rakyat yang mahu, itu kamu yang mahu. Dia kata begitu. PRU bukan rakyat yang mahu, tapi itu kamu yang mahu, katanya dalam komen itu. Saya setuju. Yang mahu pilihan raya itu bukan rakyat. Yang mahu pilihan raya itu bukan pengundi. Tapi yang mahu pilihan raya itu siapa? Kamu. Kamu yang sangat perlu untuk cepat pilihan raya, yang sebab musabab tak berapa nak jelas. Kenapa perlu PRU disegerakan? Selain untuk membuatkan Barisan Nasional UMNO menang, itu saja. Sementara agenda sebenar kerajaan untuk membantu rakyat susah untuk difokuskan, kerana balik-balik kamu desak Perdana Menteri supaya bubarkan parlimen segera. Perdana Menteri duk sibuk nak cari jalan penyelesaian bagaimana untuk bantu rakyat menghadapi kenaikan harga, inflasi, masalah hidup. Pada masa yang sama, ada juga kamu menyelit-nyelit, memaksa, merayu, siap suruh orang berdiri dekat konvensyen. Jadi kamu mengganggu kerja Perdana Menteri. Aduh. Kalau apa itu kalau nak PRU segera, soalnya kenapa? Kalau politik tidak stabil, mungkinlah perlu PRU segera. Tapi politik sekarang stabil. Okey. Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob dari UMNO, Barisan Nasional. Masalahnya yang peliknya, yang mau pilihan raya segera bukan dari pembangkang, tapi dari kerajaan. Belum pernah ada yang mendesak pilihan raya disegerakan dari kerajaan. Yang pernah berlaku, yang mau disegerakan pilihan raya adalah dari pembangkang kerana nak berkuasa. Tapi kali ini pelik. Sudah berkuasa, Perdana Menterinya dari Barisan Nasional, Perdana Menterinya daripada UMNO, menteri-menterinya banyak dari Barisan Nasional dan UMNO.
tapi masih mahu mendesak Perdana Menteri untuk pilihan raya. So, kesimpulannya, bukan rakyat yang mahu pilihan raya. Bukan rakyat yang mahu pilihan raya, tetapi kamu yang mahu pilihan raya. Kami tidak setuju pilihan raya. Mungkin ada yang setuju, mungkin ya, banyak juga yang setuju, tapi ramai lagi rakyat yang tak setuju. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Sekali lagi, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kali ini Ketua Setiausaha, bekas Ketua Setiausaha Negara Malaysia, dan juga bekas ahli lembaga penasihat 1MDB, tuan-tuan dan puan-puan, telah membuat satu pengumuman, satu pengakuan, satu kenyataan yang pasti buat Najib Razak pingsan 78 kali. Pasti buat Najib Razak menangis, terkejut, apa lagi ya, tak sangka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada hari ini telah diberitahu bahawa bekas Perdana Menteri iaitu Dato' Seri Najib Tun Razak yang telah melantik Muhammad Siddiq Hassan iaitu sebagai seorang ahli penasihat, ahli lembaga penasihat 1MDB, merasakan gaji bekas Ketua Setiausaha Negara itu terlalu rendah. Kerana itu beliau telah melantik Muhammad Siddiq Hassan ini sebagai ahli lembaga penasihat 1MDB. Malangnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, malangnya, sepanjang beliau menjawat jawatan itu, beliau mengakui bahawa tidak pernah sekalipun Dato' Seri Najib Razak, tidak pernah sekalipun dia diajak oleh Dato' Seri Najib Tun Razak untuk bermesyuarat. Siddiq berkata demikian ketika beliau memberikan keterangan sebagai saksi pendakwaan yang ke-19 di dalam kes Najib Razak 1MDB 2.28 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini jelas sekali ada kalau saya lah, pendapat saya, ini memang macam ada sikit bau-bau unsur-unsur menggunakan kuasa yang ada padanya untuk memberikan sesuatu kepada seseorang. Tak tahulah, boleh ditakrifkan sebagai salah guna kuasa ataupun tak pasti. Tapi yang pasti, Najib Razak menggunakan kuasanya untuk membantu Muhammad Siddiq yang pada ketika itu dianggap oleh Najib mendapat gaji yang agak rendah. Jadi beliau membantu Muhammad Siddiq untuk mendapat gaji yang lebih tinggi sedikit, supaya setimpal dengan jawatannya sebagai Ketua Setiausaha Negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Siddiq berkata dia dimaklumkan berkenaan dengan pelantikannya yang berkuat kuasa secara mengenai sepucuk surat daripada Najib bertarikh 30 Ogos 2020. Menerusi surat daripada 1MDB bertarikh sama katanya lagi, dia dimaklumkan yang dia akan mendapat bayaran RM30,000
sebulan sebagai ahli lembaga penasihat dan ia berkuat kuasa 1 Julai 2010. Najib adalah pengerusi lembaga penasihat 1MDB pada waktu itu. Katanya, ekoran persaraannya sebagai Ketua Setiausaha Negara pada 23 Jun 2012, 1MDB telah mengekalkannya dalam lembaga penasihat tetapi bayarannya dikurangkan kepada Rp10.000 sebulan. Namun Sidek berkata, dia tidak lagi menerima bayaran mulai Jun 2015 selepas dia dilantik menjadi pengerusi Petronas. Katanya, saya ingin nyatakan ketika Najib jadi Perdana Menteri, pernah sekali dia tanya saya tentang gaji sebagai KSN dan dirasakan gaji saya KSN terlalu rendah. Jadi, saya anggap pelantikan dalam 1MDB adalah untuk tingkatkan pendapatan saya selaku Ketua Setiausaha Negara yang dianggap Najib sebagai sepadan, katanya. Menurut laporan 2013, pendapatan bulanan Ketua Setiausaha Negara adalah lebih daripada Rp23.000. Sidek bagaimanapun menegaskan, ketika menganggotai lembaga penasihat 1MDB, tiada siapapun daripada syarikat itu pernah memberi penerangan kepadanya atau berbincang berkenaan isu pelaburan dan operasi yang berkaitan dengan syarikat. Jadi dia buat apa dapat gaji Rp30.000? Untuk mendapat pendapatan lebih sajalah, tahniah diucapkan. Katanya dia kemudian melihat laporan media berkenaan dakwaan penyelewengan dana 1MDB dan juga siasatan SPRM yang berkenaan dengannya. Namun saya tak pernah diberi penerangan atau diberitahu lebih lanjut berkenaan siasatan terhadap 1MDB. Saya sahkan Najib selaku Perdana Menteri ketika itu tidak pernah jelaskan isu 1MDB kepada saya. Walaupun dengan pelantikan saya sebagai ahli lembaga penasihat, katanya. Tambahnya lagi, saya juga tidak pernah tanya Najib mengapa tiada mesyuarat lembaga penasihat dibuat ketika saya menganggotainya. Wah, sepanjang dia menjadi anggota ahli lembaga penasihat, tiada mesyuarat lembaga penasihat. Jadi, saya juga tidak pernah terima apa-apa laporan daripada sesiapa dalam 1MDB berkenaan operasi dan pelaburan yang dibuat, katanya. Tambahnya lagi, saya juga ingin katakan saya tak pernah tanya Najib atau sesiapa dalam 1MDB berkenaan masalah dalam syarikat kerana menurut kefahaman saya, 1MDB ditubuhkan untuk digunakan sebagai dana politik kepada parti pemerintah ketika itu, iaitu Barisan Nasional, katanya lagi. Pada Januari tahun lalu, bekas CEO 1MDB Muhammad Hashim Abdul Rahman berkata, dalam keterangannya berkata syarikat itu ditubuhkan untuk menyalurkan wang kepada syarikat yang ada kaitan dengan UMNO. Wow, ini barulah. Tahniah diucapkan kepada bekas Ketua Setiausaha Negara yang memang berani menegakkan yang berani, yang betul. Okey. So, Najib semakin dalam bahaya. SRC ada cahaya di ujung terowong. Malangnya 1MDB pula semakin gelap. Saya fikir Najib semakin bahaya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.